Hai guys, bertemu lagi dengan saya Fendi Julians di dalam konten video saya Fendi Julian Channel. Guys, pada malam ini saya akan membawa satu lagi kisah seram, cerita seram dalam siri. Wow, seram kisah benar. Bukanlah kisah rekahan ataupun dibuat-buat, tapi benar, tetap benar. Kisah ini ataupun cerita ini berlaku kira-kira 10 tahun lampau. 10 tahun lampau. Ketika itu saya menjawat jawatan timbalan pengurusi Majlis Belia Malaysia kawasan Batu. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kawasan Batu ni salah satu di antara, kalau dulu 7 cawangan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, cawangan Majlis Belia Malaysia. So kalau Majlis Belia Malaysia kawasan Batu dia ni antara kawasan dia daripada Taman Koperasi Poliso terus ke PWTC. Itulah kawasan naungan Majlis Belia kawasan Batu. Dan di bawah Majlis Belia kawasan Batu ni ada beberapa lagi pertubuhan belia yang bernaung di bawahnya, seperti Belia 4B, Pengakap, Majlis Belia Hindu, Majlis Belia Cina, Pandu Puteri, St. John Ambulance dan banyak lagi, MIYC contohnya. Banyak lagi pertubuhan-pertubuhan yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia kawasan Batu. Jadi sebagai timbalan pengurusi Majlis Belia Malaysia kawasan Batu, saya dengan pengurusi serta semua ahli jawatan kuasa Majlis Belia yang ada selalu mengadakan kursus-kursus kepimpinan belia, jati diri belia, tak kira di mana-mana tempat yang kami pilih. Sama ada, pernah juga kami adakan kursus di Hotel Langkah Suka Langkawi, 4 hari 3 malam. Pernah juga kami sampai ke Hat Nyai, Thailand, sampai ke Songkla untuk juga majlis lawatan sambil kursus untuk para belia. Jadi yang saya nak ceritakan malam ini ialah satu ketika itu kami mengadakan satu kursus jati diri dan kepimpinan belia di sebuah resort terkenal di Port Dickson. Nama dia Marina Resort. Siapa yang tak kenal dengan Marina Resort, sergam indah menghadap laut itu, di Port Dickson tempatnya. Jadi kami pilih tempat tu untuk mengadakan kursus selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi kami mengadakan kursus di bawah basement dewan untuk sebarang kursus. Dan penginapan kami itu di tingkat atas. Ada yang di tingkat 7, ada di tingkat 8, ada di tingkat 9, dan penginapan saya di tingkat 10. Tingkat 10. Dan di Marina Resort ni, dia punya apartmen dia ni, dia sangat selesa. Dalam satu rumah tu ada lebih kurang 4 bilik. Satu bilik tu dihuni oleh 2 orang atau 3 orang kongsi. Tapi suasana pemandangan memang cantik, view lawa cantik, kemudian selesa, air condition apa semua memang cantik.
ceritakan sebagai intisari kepada cerita seram saya pada malam ini. Pada malam pertama kami jalankan kursus belia tu, setiap jam 10 malam bila selesai majlis malam pertama tu, saya ditemani oleh, biasanya saya bila saya ada kursus ke mana-mana ni, jauh ke dekat, saya akan ditemani oleh pengiring saya dalam 5 atau 6 orang belia, belia juga daripada Selayang Baru, belia yang selalu bersama dengan saya dalam motivasi jiwa murni. Selayang Baru itu saya punya kelab saya sendiri, dan pengiring-pengiring saya ni terdiri daripada belia-belia, terdiri daripada belia-belia yang selalu saya hantar pergi kursus ke mana-mana ada kursus belia yang ada dibuat di dalam Malaysia ni. Saya akan hantar mereka ke kursus mana, tak kira berapa orang pun saya akan hantar kalau ada ruang. Jadi malam yang pertama tu, jam 10 malam, selesai majlis, kami naik ke tingkat 10 bilik penginapan kami. Di Marina Resort tu, apartmen yang kami menduduki tu, lift dia cuma sampai ke tingkat 9. Dia tak boleh terus sampai ke tingkat 10. Kita kena turun di tingkat 9, naik tangga satu tingkat ke tingkat 10. Daripada tangga tingkat 10 tu nak pergi ke bilik penginapan saya lebih kurang 50 meter. Jadi malam yang pertama tak ada peristiwa pelik-pelik yang aneh-aneh atau seram yang berlaku. Sebab selepas kursus habis malam tu jam 10 malam, saya bersama dengan pengiring saya ramai 6 orang, sama-sama naik lift sampai tingkat 9, jalan pergi ke bilik bersama-sama. Jadi tak ada peristiwa yang pelik-pelik, yang seram yang berlaku. Tetapi keesokan harinya, itu malam yang kedua, khusus malam yang kedua, pada malam itu saya ada membentangkan tajuk yang diberikan pada saya, Jadi selesai pembentangan tu lebih kurang 1 jam kita selesai pembentangan tu. Kemudian selesai saya bentang tajuk saya tengok jam dah menunjukkan jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi saya tak tunggu lagi pembentangan kertas seterusnya daripada ahli panel yang kedua. Saya ambil keputusan untuk berehat ke bilik penginapan. Tapi malangnya masa itu pengiring saya 6 orang tu, dia tak turun sepanjang kursus dia rehat di atas tu. Dia buat menyanyi, sebab mereka ada buat alat muzik, gitar, menyanyi. Memang santai, berehat sungguh-sungguh, cantik pemandangan di tempat selesa. Jadi mau tak mau saya terpaksa bersendirian naik ke atas. Masuk dalam lift, tak ada apa masalah. Tenang terus sampai ke tingkat 9, keluar daripada lift dan hendak mendaki ke tingkat 10. Ini penginapan saya kan tadi saya kata tingkat 10. Dekat tangga tu yang mulanya seram yang berlaku. Saya tak tahu daripada mana mata batin saya tak terbuka masa tu lagi. Saya tak nampak apa-apa, tapi saya boleh rasa aura yang ada dekat dengan saya. Kemudian yang paling mengejutkan saya tu, bau busuk mayat, bangkai kuat sangat di tangga naik ke lantai tingkat 10. Masya Allah, bau busuk guys, macam mayat yang mayat jenazah yang tinggal begitu tak diuruskan, busuk macam mana. Kalau
macam tu, busuk dia macam mana. Ini laki busuk, kuat sangat busuk dia. Jadi bila keadaan macam tu, saya rasa macam nak pening tau, nak pening, kuat sangat, menusuk hidung, dekat sangat. Kebiasaan saya bila berlaku peristiwa kejadian macam ni, semangat saya kuat. Jadi sebab saya anggap dia makhluk, macam mana pun saya tetap anggap dia makhluk. Dia tidak ada kelebihan dengan saya. Kelebihan dia yang saya tahu cuma mata kita tak boleh melihat dia. Tak boleh melihat dia. Dan dia boleh melakukan apa-apa benda pun tindakan tanpa penglihatan kita, tanpa pengetahuan kita. Itu sih kelebihan dia. Ya, tapi kita makhluk, tetap sama makhluk Allah juga. Jadi bila saya dah teruk sangat, rasa busuk sangat tu, kuat sangat, menusuk hidung, saya berdiri tegak. Saya menghadap ke arah bau busuk tu. Saya kata sendirian, saya kata, jangan kacau saya. Jangan kacau saya. Saya niat baik datang, saya tak kacau pun. Kalau orang nak berkenalan, nak berkawan dengan saya tak mau, saya tak setuju. Saya kata tak boleh, sebab kau makhluk lain, saya makhluk lain, cara hidup kau lain, cara hidup saya lain, alam kau lain, alam saya lain. Saya tak dapat nampak, melihat kau, keadaan kau macam mana. Jadi saya tak naklah, kalau nak berkawan pun tak boleh. Tapi sekarang dah kacau saya. Dia kata, kau dah kacau saya sekarang, busuk sangat ni. Kau kacau, saya terpaksa kacau kau dengan ayat Al-Quran. Saya terpaksa balas balik. Jadi saya berdiri tegak. Saya sempat baca ayat kursi sebanyak 3 kali. 3 kali saya sempat baca ayat kursi. Bau dia semakin kuat menusuk. Lagi seolah benda itu dekat dengan saya. Makin menusuk, tak lama kemudian bau dia sikit ada perubahan dia. Busuk dia lain. Seperti ada bercampur dengan kain lusuh, kain yang lama, yang dah lusuh sangat dah. Kain dah nak buruk dah. Terbakar. Bau dia seperti kain yang lusuh tadi, terbakar. Kuat. Guys, memang seram sebab dah busuk tu bangkai mayat, dicampur lagi dengan kain yang terbakar. Jadi menurut yang saya ketahui, kata bila kita iblis, syaitan macam tu, apabila kita bacakan ayat kursi, dia akan terbakar. Dan terbakar tu kita dapat hidup bau seperti kain yang terbakar. Itulah yang berlaku. Tapi guys, bila dah bercampur aduk, bau dia kuat sangat, tak tahan guys, saya tak tahan. Saya tak bertahan, nak jalan perlahan-lahan tak boleh. Saya kata bahaya, sebab kita tak tahu apa tindakan makhluk tu, kita tak nampak. Yang saya boleh buat, saya pecut, langkah 1000, mecut, lari terus 50 meter tu, masuk ke dalam bilik. Bila sampai ke dalam bilik, cover lain lah guys. Jangan pengiring kita tahu apa yang berlaku. Cuma saya kata dengan diorang, dah masuk dalam bilik, dahsyatnya dekat luar tadi, busuk kuat sangat. Daripada tingkat 9 naik ke tingkat 10, dia kejar saya, busuk sangat. Saya masuk dalam bilik, baru hilang busuk, tenang. So yang budak-budak belia yang mengiring saya kata, kami pun dapat rasa, tapi tak ada sampai bau busuk. Sebab tu kami tak turun. Rupanya tak turun daripada bilik, takut nak keluar. Lepas makan naik balik, kurung dalam bilik itu. Kuncinya sebenarnya duduk. Sampai saya seorang naik ke tingkat 10 daripada tempat kursus. Jadi besok pagi turun ke bawah, sarapan pagi, saya panggil penyelia yang menjaga bangunan tu, ya, yang jaga dewan, turun jaga bangunan. Sebab ada orang yang sewakan antarabangsa pun ada, Mak Saleh pun ada tinggal situ daripada luar negara, ya, menyewa apartmen, kondominium gitulah, menyewa situ berbulan-bulan sewa, lepas tu balik ke negara dia. Jadi saya tanya kepada tuan penyelia, dia kira
yang melayang dari tingkap ke tingkap terus pergi ke tingkat 10. Yang dia tunjuk tu lah kawasan lift naik ke tingkat 10. Memang betul dia kena ada benda kain putih melayang di situ, khususnya malam Jumaat jam 12 ke atas. Jadi guys, saya kata pada penyelia tu, kenapa tak ada tindakan apa-apa? Kenapa nak dibiarkan gitu saja? Bahaya benda ni. Tempat tu tinggi, tingkat 10. Jadi guys, saya ceritakan benda ni bukanlah saya nak menjatuhkan reputasi Marina Resort tu, bukan. Tapi apa yang saya nak ceritakan ialah bila ada benda-benda pelik, seram, menakutkan, tu bahaya. Bahayanya apa? Kalau penghuni datang menyewa situ tak tahu apa-apa, tiba-tiba alami seperti apa yang saya alami, kalau dia kena rasuk macam mana? Ataupun dia berlari, ketakutan, terjatuh dari tingkat 10 tanpa sedar. Tak bahaya? Tak mau. Kalau dia kena rasuk lagi, tiba-tiba dia melompat dari atas ke bawah, itu bahaya. Jadi benda macam itu, bila ada begitu, kita kena panggil orang yang arif, orang yang pandai tentang makhluk gaib macam ni. Kita halau dia, singkirkan, pindahkan dia, ataupun dia tangkap dia. Tapi saya heran kenapa dibiarkan begitu saja. Dan sampai sekarang saya kalau di offer untuk bermalam di situ, berkursus di situ ke, ada bercuti ke situ, tempat tu ada yang pertama saya akan tolak. Saya tak nak pergi ke sana. Sebab kisah tu menakutkan saya. Jadi ada juga cerita-cerita kata punca benda tu berlaku, ada orang yang meninggal di tempat tu. Macam-macam lah. Ada cerita kata pelancong lah meninggal lah, apalah, bunuh diri. Kita tak tahu apa semua, tapi kita nak dengar ialah selesaikan masalah tu, jangan dia jadi masalah pada pengunjung di masa akan datang. Okay guys, jadi kepada anda yang nak bercuti atau bermalam bersama keluarga ke Marina Resort Foundation, berhati-hati setelah anda mendengar cerita seram yang diceritakan pada malam ini. Berhati-hati ya. Kalau boleh pilihlah tempat lain yang tak seram. Kalau nak duduk di situ pun, hindarkan anda duduk di tingkat 9 dan tingkat 10, berdekatan dengan lift dan tangga naik ke tingkat 10. Okay guys, saya kira cukup sekian cerita seram, kenangan seram yang saya sampaikan pada malam ini. Apa yang penting adalah anda ambil pengajaran dan berhati-hati apabila berkunjung ke sana. Okay guys, sekian daripada saya. Moga kita akan bertemu di dalam konten-konten cerita seram yang lain akan datang. Banyak lagi guys, ada lagi. Moga kita bertemu lagi, akan datang kepada anda guys yang baru menonton video channel Fendi Julian channel. Jangan lupa guys, percuma subscribe, like, share dan komen. Kalau anda tak komen pun tak apa, tapi pastikan anda subscribe dan tekan loceng supaya anda akan mendapat input-input terbaru lebih awal daripada orang lain. Tekan loceng. Okay guys, sekian daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.